الله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Salamah radhiyallahu anhu annahu kanat bainahu wa baina unasin khusumah fadzakara li Aisyah فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Salamah radhiyallahu anhu, kata dia, sesungguhnya di antara dia dan di antara beberapa ramai orang ada berlaku khusumah, ada berlaku pertengkaran. Fadzakara li Aisyah, maka Abu Salamah radhiyallahu anhu dia pergi mengadu benda ni kepada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Untuk zaman tu kalau ada masalah jumpa Nabi, Nabi akan selesaikan masalah yang timbul. Tak ada pun jumpa isteri Nabi, isteri Nabi juga akan selesaikan masalah yang timbul. Tak ada pun jumpa sahabat-sahabat besar Nabi, maka masalah akan diselesaikan. Hadis yang kita baca ni cerita tentang satu sahabat yang bernama Abu Salamah, yang kemudiannya dia mati, Nabi kahwin dengan isteri dia. Abu Salamah radhiyallahu anhu dia ada masalah, dia ada bergaduh, berkelahi, bertengkar, berbalah dengan beberapa orang. Dia mengadu hal perbalahan dia kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar aduan ataupun keluhan daripada Abu Salamah ni, faqalat, kata Aisyah, ya Aba Salamah ijtanibil ardh. Aisyah kata, wahai Aba Salamah, kamu jaga baik-baik sikit tentang hal tanah orang. Aisyah kata ijtanibil ardh, maksudnya jauhilah tanah. Dalam syarah hadis ni dicerita isu yang ditimbulkan di sini ialah isu berebut perenggan tanah. Jadi tanah kita dengan tanah orang ni dia ada perenggan, isu berebut perenggan. Kita buat pagar temakan kawasan orang, kita masuk perenggan orang, ini isunya. Dalam Islam, isu ambil tanah orang ini isu sensitif. Isu ambil tanah orang ini dilihat sebagai satu salah besar dalam Islam. Maka Abu Salamah ni dia ada kes ni, dia ada kes perenggan tanah ni. Kerana tu dia jadi berbalah, dia jadi bergaduh dengan beberapa orang.
Dia sebagai satu sahabat Nabi, orang baik, orang bagus. Bila jadi berbalah ni tak sedap duduk. Bila jadi berbalah ni tak lena tidur. Bila jadi tak sedap hati. Dia pergi mengadu kepada Aisyah, isteri Nabi SAW. Aisyah terus kata dekat dia, Aisyah kata, ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah. Dia kata, ijtanibil arda, jaga baik-baik tentang hal tanah ni. Dia kata, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. Aisyah kata sebab Nabi SAW ada pesan. Nabi kata siapa ada buat zalim ke orang lain walaupun melibatkan sejengkai tanah. Kita buat zalim ke orang, kita buat naya orang, kita buat susah orang. Walaupun susah tu kita kata kecil, di sisi Allah besar. Kita buat zalim ke orang walaupun kita rasa yang kita buat tu bukan zalim, satu benda, di sisi Allah besar. Nabi SAW kata, man zalama qida shibrin, siapa ada buat zalim ke orang yang menyangkut hal tanah, walaupun tanah yang dia langgar ambil, tanah yang dia pergi masuk ambil, tanah yang dia randuk tu qida shibrin, sejengkai aja, Nabi kata, tuwiqahu min 7 aradin. Di hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan tanah di tengkuk dia 7 lapis. Jaga baik. Kita bila buat zalim, buat naya, buat tak kena ke orang, kita kata kecil, kita tak tahu di sisi Allah itu besar. Maka selesaikan hal kezaliman ini. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha min al-ardi shay'an bighairi haqqih khusifa bihi yawm al-qiyamah ila 7 aradin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa ambil tanah orang bi ghairi haqqih, dengan cara yang tidak sebenar. Hak orang kita ambil, hak orang kita ambil tanpa reda orang tu. Barang siapa yang pergi buat kesalahan macam ni, dia pergi ambil hak orang tanpa reda orang tu, khusifa bihi yaumal qiyamah ila 7 aradin. Nabi SAW kata di hari akhirat itu dia ni akan dibenamkan di dalam tanah 7 lapis. Dia pergi ambil panggung orang, dia pergi ambil panggan orang, dia pergi ambil bahagian orang. Benda tu bukan hak dia. Dia pergi ambil, dia pergi bagi jadi hak dia. Akhirat esok Khusifa maksudnya akan dibenamkan dia di dalam bumi 7 aradin, 7 lapis benam ke dalam. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dia adalah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a khusumah bi babi hujratih fa kharaja ilaihim fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana bashar wa innahu ya'tini al-khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din fa ahsiba annahu sadaq فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها أو كما قال, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia pada satu hari Nabi SAW dengar orang duduk bertengkar di luar rumah. Nabi duduk di rumah dia, dekat makam Nabi hari ini, dekat kubur Nabi hari ini. Itu rumah Nabi dulu. Waktu Nabi duduk di situ, Nabi dengar bunyi orang duduk bertengkar di luar.
Fakharaja ilaihim, Nabi keluar pergi tengok apa hal depan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat depa ni semua. Nabi kata innama ana basyarun. Nabi kata aku ni manusia biasa. Nabi kata. Wa innahu ya'tinil khasmu, dan menjadi kebiasaan aku orang kalau mai jumpa aku ni ada hal. Nabi kata innama ana bashar, aku ni orang biasa, manusia macam hampa aku ni. Dan masalah aku ni satu, Nabi kata ya'tinil khasmu, hak dok mai cari, hak dok mai jumpa ni semua ada masalah. Laki bini berkelahi, bergaduh sama sekampung, salah faham dan sebagainya. Last-last dicari Nabi, minta Nabi SAW selesaikan pertikaian di antara mereka yang bertikai ni. Nabi kata, bagi aku biasa kes macam ni. Mai rumah ni, mai nak minta Nabi jadi orang tengah, mai nak minta Nabi jadi hakim, mai nak minta Nabi tolong selesaikan masalah. Fala'alla ba'dakum an yakuna ablagh min ba'dhin. Nabi kata masalahnya ialah bila mai dua orang yang bergaduh ni, kadang-kadang Nabi kata ada seorang ni dia ni ablagh, dia ni pandai. Dia salah tapi pandai bercakap. Dia orang salah, memang dia salah. Dalam hal daripada orang ni dia salah, tapi bila mai depan Nabi, hak salah ni dia pandai kelentong. Dia pandai pergi bercakap dekat Nabi, dia convince Nabi, dia yakinkan Nabi seolah-olah dia tu tak salah. Sehingga kan Nabi kata, aku manusia biasa, aku terpedaya dengan pandai dia ni. Fa'ahsiba annahu sadaq, maka kerana pandai dia bercakap ni, Nabi kata maka aku rasa dialah yang betul. Walhal dia salah. Kawan hak betul ni tak pandai cakap. Jadi oleh kerana tak pandai nak cakap, nampak kawan ni betul, nampak hak betul ini salah. Maka Nabi SAW kata fa'aqdiyalahu bidzalik, maka aku pun jatuh hukum betul ke orang salah ni pasal dia pandai bercakap. Nabi kata faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun minan nar. Nabi kata kalau berlaku kes macam ni, aku sudah dikata betul kepada orang salah, maka orang yang sebenarnya betul teraniaya. Kalaulah berlaku macam ni, Nabi kata fa innama hiya qit'atun minan nar, maka bahagian yang dapat ketahuan sebenarnya salah ni, itu bahagian neraka. Nabi kata walaupun aku jatuh hukum kata dia betul, tapi dia sendiri tahu dia betul tak betul. Dia perdayakan aku dengan pandai cakap dia ni, dia menipu aku. Maka aku percaya dekat dia hak betul ni, maka aku jatuh hukum kata dia betul, sebenarnya dia salah. Walaupun aku jatuh hukum bagi dia betul, hak dia dapat tu qit'atun minan nar, itu sepotong api neraka. Nabi kata falyakhudha au falyatrukha. Nabi kata siapa yang jadi macam ni, terpulang dekat dia. Dia nak ambil ataupun dia nak tinggalkan benda tu, kerana dia sebenarnya tahu dia betul atau dia salah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup atas dunia ni tak lama, tuan-tuan. Hidup atas dunia ni tak lama. Average umur orang hari ni 60 lebih aja. 62, 63 dia duk main macam-macam complication. 65 habis. Nak pergi 70 jangan-jangan orang. Nak sampai ke 75, 80 sikit sangat orang. Katalah hidup kita boleh sampai 90 pun tak lama. Kerana sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Apa dah 100 tahun umur di dunia? Kalau di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, man kanat lahu mazlimatun li ahadin min 'irdihi aw shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam takun lahu hasanat
ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa yang seingat-ingat dia ada buat zalim pada satu orang, sama ada zalim itu min irdih atau syai', sama ada zalim itu zalim yang melibatkan maruah orang tu. Dia tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, dia ada buat satu cerita yang menjatuhkan maruah satu orang. Cerita yang dia buat tak betul, tapi cakap dia orang dengar, orang percaya. Dia sudah buat satu cerita yang menyebabkan maruah satu sahabat sudah jatuh. Nabi kata itu kezaliman yang dia dah buat dekat sahabat dia. Barang siapa, Nabi SAW kata, barang siapa yang ada buat kezaliman pada satu orang kawan dia, sama ada kezaliman itu min irdih, melibatkan maruah orang tu jatuh, au syai', ataupun dia buat satu kezaliman tentang apa-apa. Dia buat zalim tentang apa-apa. Dia curi harta benda kawan tu, ataupun dia pergi peruntuh rumah tangga kawan tu, atau whatever benda yang dia buat, yang benda itu dianggap sebagai buat main orang. Nabi kata, falyatahallalhu minhu al-yawm. Nabi kata, la juga diminta halal, diminta ampun dekat dia. Masa Nabi bercakap tu, Nabi kata, ni aku nak pesan dekat hampa semua, di kalangan kita semua ni, kalau ada di kalangan kita ni ada pernah buat zalim ke siapa-siapa, al-yawm, Nabi kata hari ni juga, la ni juga, falyatahallalhu minhu, pergi jumpa orang tu, pergi minta maaf dekat dia. Kalau harta dia kita terambil, pergi minta halal dekat dia. Al-yawm, Nabi kata, la, pergi buat. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum hampa mati. Bila hampa mati, hampa bangkit di akhirat esok, dinar wala dirham, tak ada tidak ada nilai, tidak ada faedah pada masa itu. Atas dunia ni, kerana RM50, kerana RM50,000, kerana RM500,000, kita pergi buat zalim satu orang. Atas dunia ni, RM1 ada nilai, RM10 ada nilai, apatah lagi RM50,000, apa lagi RM500,000 ada nilai. Tetapi RM500,000 yang kita buat naya, yang kita buat zalim, yang kita pedaya orang di atas dunia ni, Nabi kata esok, di akhirat esok, adalah satu hari di mana dirham, di mana dinar sudah tidak ada nilai. Nabi kata, pada masa tu, duit tidak boleh tebus kesalahan yang orang buat dekat dia di atas dunia dulu. Maka Nabi SAW pesan sangat-sangat. Nabi kata, falyatahallalhu minhu al-yawm. Hari ini juga pergi jumpa orang yang berkenaan, minta halal, minta maaf, minta ampun dekat dia. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatih. Nabi kata, bila sampai hari itu, hari akhirat esok ni, kesalahan hang dekat dia, hang tak boleh nak tebus dengan RM2, melainkan kalau hang ada buat amal soleh tu Tuhan ambil bagi ke orang yang kita buat zalim atas dunia tu. Duk bangkit pukul 4, pukul 4:30 pagi, pukul 5 pagi, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Duk bangkit pukul 4:30, pukul 5 pagi, duk buka Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Duk baca ayat Quran ni pukul 5 pagi di rumah ni. Amalan tu semua Tuhan ambil dibagi ke orang hak kita buat zalim masa hidup atas dunia dulu. Nabi SAW kata lagi, dia kata wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Habis pahala hak dia buat pergi bagi dekat orang yang dia buat zalim ni, dosa dia dengan kawan tu ada lagi. Tuhan ambil dosa kawan tu, buh kat dia pula. Maka Nabi SAW kata, law ni juga pergi settle salah kita dengan orang. Pasal apa? Pasal kita tak mau hari di mana duit dinar, duit dirham tidak ada nilai, pada hari itu kita menyesal. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tak terima tebusan dalam bentuk duit ringgit dan kebendaan, melainkan yang Allah boleh guna apa dia? Amal baik kita bagi ke dia, amal jahat dia bagi kat kita. Sebelum benda jadi macam tu, hari ini disettle bang. Hari pun dia minta maaf, pergi jumpa dia, salam, peluk dia sekali, habis. Saya dengar, habis. Pasal apa tuan-tuan?
Jangan sampai benda ni membawa sesal kita di hari akhirat esok. Hari di mana apa pun tak boleh bawa manfaat apa-apa dekat kita, melainkan janji Allah semua akan terlaksana di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 177. Muka surat 177 masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa. Malam ni kita masuk ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hidra tu tuan-tuan kau betul. Bukan zain, ra. Khudhu hidrakum. Bukan hidzakum. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai segala orang yang beriman, ambil olehmu, pelihara kamu daripada seteru kamu. Ayat yang kita baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita orang Islam supaya ambil ingat tentang hal persediaan untuk nak menghadapi seteru musuh. Banyak sebenarnya ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala pesan, yang Allah peringat kita suruh orang Islam ni kuat berbanding dengan musuh. Kerana kuat atas dunia ni tuntutan agama. Kuat kita atas dunia ni satu tuntutan agama. Ayat lain kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah hangpa siap sedia dengan kekuatan masa di atas dunia ni. Min ribatil khair, daripada tentera berkuda semua. Allah Subhanahu wa taala pesan suruh orang Islam, suruh negara Islam, suruh jadi kuat. Hari ni Iran aja yang kuat. Dulu ada dua, Iran dengan Iraq. Kuat dulu Iran dengan Iraq. Orang takut dua ni. Iraq habis dah, hancur lebong habis, tak tahu jadi apa dah. Tinggal Iran saja satu. Pertikaian tentang dia Syiah kita sama cakap lagi. Soalnya dia ada kekuatan itu. Dia ada kekuatan itu yang boleh menggerunkan musuh. Hak lain tak tahu. Hak lain ni tunggu nak pegang kaki Amerika minta ampun aja. Itu aja. Tak ada kekuatan. Maka jadi hina di atas dunia. Ayat yang kita baca malam ni, Allah ingatkan benda ni. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang yang beriman, ambil olehmu akan peliharaan kamu daripada seteru kamu. Bersiap sedialah diri kamu untuk menghadapi musuh. Dan jaga-jaga kamu baginya, yakni bagi musuh itu. Dan beringat-ingat. Musuh tak lepas tuan-tuan. Musuh tak lepas. Ada peluang dia akan ambil kesempatan. Dia akan ambil peluang tu. Kalau kuat, dia tak boleh buat apa. Tuan-tuan tengok Korea Utara. Utara ke Korea Selatan? Korea Utara. Dia buat benda yang melanggar arahan bangsa-bangsa bersatu. Dia buat. Amerika boleh warning dia, tapi tak berani nak ambil tindakan dekat dia. Pasal apa? Pasal dia kuat. Iran boleh buat macam tu. Amerika boleh warning dia, tapi tak boleh nak buat apa-apa kat dia. Pasal apa? Pasal dia kuat. Walaupun ada pihak kata Amerika memang tak serang dia pasal dia Syiah, Amerika suka Syiah. Itu pendapat kita. Tapi sebenarnya pasal dia kuat, Amerika tak serang dia. Korea Utara kuat pun Amerika tak serang juga. Yang dia duk serang ni apa? Negeri hal lemah. Hal ni dia duk diserang. Rupa-rupanya jadi kuat dalam dunia ni perintah agama. Sabit daripada ayat Quran yang terang, yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanfiru subatin aw infiru jami'an." Maka berjalanlah kamu sama ada bercerai-cerai ataupun berjalanlah kamu berhimpun-himpun pada perang seteru kamu itu. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu strategi perang. Sama ada hangpa nak pi tu, nak pi satu grup sekali ataupun pi cara berkelompok, pecah-pecah. Satu attack utara, satu attack selatan, satu masuk ke timur, satu masuk ke barat, ataupun pi satu pasukan besar sekali randuk. Terpulanglah atas strategi yang hangpa fikirkan sesuai. Allah kata. Wa inna minkum laman la yubatti anna.
dan bahawasanya setengah daripada kamu itu mereka yang memperlambat-lambatkan pada perang, seperti mana Abdullah bin Ubay, satu munafik, dan segala sahabatnya, sedangkan pada zahirnya nampak mereka seperti kamu dan berserta dengan kamu. Bila mai perintah perang, masa tu kenal siapa munafik. Pasal apa? Pasal orang munafik bila mai perintah perang, dia nanti buat slow, dia nanti buat lambat, dia nanti buat begitu tinggal baik, dia nanti buat begitu tinggal, dia nanti slow. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bukan setakat slow, bukan setakat buat-buat lambat, dia meracuni pula pemikiran sebahagian sahabat Nabi, suruh boikot perang. Ini perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia ni pada hari sakit nak mati dia teringat dekat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, satu kepala munafik di Madinah ni, pada hari dekat nak mati dia ingat dekat Nabi. Dia panggil anak dia kata dekat anak dia, ni kalau bapak mati, kamu tolong pihak abang dekat Nabi dua perkara. Yang pertama apa dia? Jubah hak Nabi selalu pakai tu, buat kapan bapak, dia kata. Yang kedua apa dia? Minta Nabi imamkan salat jenazah bapa. Yang seumur hidup dia, sepanjang hayat dia habiskan masa menentang Nabi, menentang perjuangan Islam, meracuni pemikiran orang supaya membenci Nabi dan membenci Islam. Dia ni bila dekat nak mati, minta dekat anak dia, tolong pergi minta jubah hak Nabi selalu pakai tu, buat kapan dia, dan minta Nabi imamkan sembahyang jenazah dia. Yang hadis panjang mai cerita bila mayat dah ada di depan, Nabi nak pergi jadi imam. Umar Al-Khattab sudah tahan. Dia kata, Umar Al-Khattab kata dekat Nabi, ya Rasulullah, siapa ni? Tahu gadak ni siapa yang mati ni? Nabi kata tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Habis tu Nabi kata, aku nak jadi imam juga. Umar kata jangan. Ya Rasulullah, tahu dah apa dia ada buat selama ni? Nabi kata tahu. Habis tu Nabi kata aku nak jadi imam juga. Umar Al-Khattab tak puas hati. Nabi kata dekat dia, kalau sekiranya Allah mensyaratkan kepada aku kena minta dekat Allah 70 kali, minta Allah ampunkan dia, Allah akan ampunkan dia, aku akan minta 70 kali supaya Allah ampunkan dia. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, kemudian Nabi naik juga jadi imam, turun ayat, Allah tegur perbuatan Nabi, jangan semayang mayat orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul disebut, tiap-tiap kali jumpa cerita munafik, cerita dia nanti keluar. Dia kata di sini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, al-munafik pada segala sahabatnya, sedangkan pada zahir nampak dia macam berserta dengan orang Islam. Firman Allah, fa in asabatkum musibah, maka jika kena kamu oleh musibah seperti bunuh dan hazimah, yakni pecah perang, qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum syahida. Kata ia, yakni kata munafik ini, sungguh telah memberi nikmat Allah Ta'ala atas aku, kerana tiada aku hadir ikut serta dalam perang serta mereka itu. Oleh itu tiada aku kena musibah itu. Ini yang kata orang kafir. Bila Nabi dengan sahabat-sahabat turun pergi perang, turun-turun ramai mati dalam perang tu. Munafik ni, munafik yang tak ikut serta dalam perang ni, dia kata apa? Dia kata Allah saja lindung kita. Kalau kita ikut, kata kita mati. Dia kata dia tak ikut Nabi pergi perang tu, dia kata Allah lindung dia. Mujuk dia kata kita tak ikut Nabi pergi perang ni, dia kata kalau kita ikut, tah kita pun mati sama dalam medan perang. Mujuklah Allah lindung kita, Allah tak bagi kita nak ikut Nabi, maka kerana tak ikut Nabi tu, kita selamat daripada mati. Orang munafik boleh cakap macam tu, dan cakap mereka Allah sebut dalam Quran. Firman Allah, wala in asabakum fadlum minallah, dan jika kena kamu, yakni jika dapat kamu kurnia daripada Allah seperti menang ataupun dapat ghanimah, yakni harta rampasan perang, la yaqulanna ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah, sungguh berkata mereka itu seolah-olah tiada antara kamu dan antara mereka itu berkasih-kasih dan berkenai-kenai. Ditakdirkan Nabi dengan sahabat turun pergi perang dan menang dalam perang tu, bawa balik harta rampasan. Munafik yang tak ikut ni, mereka kata apa? Mereka kata sayanglah, kalaulah kita ni kenal Nabi,
Kita ikut sekali, tentulah harta rampasan itu dapat kat kita fikir. Cakap mereka ni Allah ambil masukkan dalam Quran. Nak bagi tahu kata munafik ni begini perangai dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanna. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Alangkah baiknya kalau ada aku serta mereka itu di dalam perang, maka aku boleh tumpang dapat menang sebagai menang yang besar-besar, dapat ghanimah daripada harta rampasan perang dan sebagainya. Dia berkata begitu. Kalaulah kita kenal Nabi awal dulu, kita ikut dia dalam perang ni, tentulah kita akan dapat segala apa yang dia pergi perang tu dapat. Falyuqatil fi sabilillah allazina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Maka oleh itu hendaklah berpegang orang yang ikhlas pada jalan agama Allah itu akan segala mereka yang jual akan hidup dunia dengan tukang akhirat. Allah Subhanahu wa taala seru dalam ayat ni, maka hendaklah orang yang turun perang tu ikhlas hati. Orang yang nak pergi perang bersama dengan Nabi SAW itu, biarlah mereka ni orang yang beriman dan ikhlas hati dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Sahabat Nabi pergi perang, tuan-tuan, cari syahid. Tentera Islam, sahabat Nabi yang dipimpin oleh Nabi dulu, pergi perang, daripada langkah kaki keluar rumah tu niat satu aja. Apa dia? Nak syahid. Bila dia niat dalam hati dia nak syahid, dia tak takut. Dia tak takut. Cerita dalam hadis banyak cerita sahabat Nabi ni, bila nak turun ni terus dia kata apa? Ayuh kita kepada syahid. Maka dia tak takut. Dia tak baca dah cerita ni. Tak lagi kalau mati isteri nak jadi janda, kalau mati anak nak jadi yatim, dia tak baca dah itu. Pasal apa? Dia baca dia nak syahid. Sedangkan musuh turun pergi berperang, dia nak apa? Dia nak hidup, dia nak selamat. Perbezaan ini menyebabkan Islam menang, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ni Allah bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala kata, orang yang nak pergi berperang sabilillah ni mestilah dia beriman dan dia ikhlas, dia mencari syahid. Barulah kemenangan ada di sana. Wa man yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang pada sabilillah dengan ikhlas hati kerana nak mendirikan agama. Dia ingat ni ini untuk Islam. Habis, dia tak baca lain lah. Dia baca hak dia buat ni untuk agama, untuk Islam. Falyuqtal aw yaghlib fatawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka dimati syahid akan dia di dalam perang itu, ataupun diberi menang kepada dia di dalam perang itu. Ini konsep menang dalam Islam ni. Konsep menang dalam Islam ni, kalau dia syahid dan pasukan dia kalah, dia menang. Menang dalam Islam ni bukan menang yang kita duk faham ni. Kita faham ni menang, kalah, dah. Dalam Islam ni turun buat kerja untuk Islam tu, menanglah. Kalau keputusan tak lagi kalah pun, kita di sisi Allah menanglah. Itu yang kata Islam, dia punya konsep dia macam tu. Kita boleh lawan nafsu, kita boleh tundukkan syaitan, kita boleh menangkan kehendak agama di atas kehendak-kehendak lain ni, menanglah yang tu. Pilawan kalah pun Islam kata menang. Sahabat Nabi turun di dalam perang Uhud, berserang, kalah, menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal turun perang tu kerana Allah, menanglah. Begitu. Maka lagi kami beri akan dia akan pahala yang besar-besar di syurga nanti. Akhirat satu ganjaran besar duk tunggu di sana. Firman Allah, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Dan pasal apa kamu tidak mau berperang pada sabilillah? Allah tanya. Awak yang orang Islam ni takut nak perang sabilillah, dan kamu tak mau tolong pada melepas segala orang yang mustada'afin, orang-orang yang dhaif. Pasal apa hampa tak ada semangat nak berjuang? Pasal apa tak ada semangat nak berkorban? Pasal apa? Tuhan tanya. Iaitu daripada laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak yang ditahan oleh orang-orang kafir. Mereka ni mustada'afin.
Orang perempuan, kanak-kanak, orang tua-tua, mereka ditawan oleh musuh. Hampa tak ada ke semangat jihad nak pergi selamatkan mustada'afin yang ditahan oleh musuh ni? Dan mereka disakiti oleh musuh-musuh. Hampa tak berasa ke nak pergi tolong orang Islam yang kena macam tu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku dan ibu aku daripada kalangan mustada'afin itu. Ibnu Abbas sendiri mengaku dia juga di kalangan mustada'afin, orang lemah yang tak mampu nak lawan kekuatan musuh ni. Allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Segala mereka, yakni segala mustada'afin itu berkata mereka itu dengan doa, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada ini qaryah, yakni daripada Makkah ini, yang zalim ahlinya, zalim penduduknya, dan jadikanlah bagi kami daripada sisi engkau itu wali yang perintah kami, dan jadikanlah bagi kami daripada engkau itu pertolongan yang boleh melepas kami daripada mereka itu. Bayangkan macam mana Nabi dan sahabat zaman tu. Kita dah baca berapa kali dah hadis Nabi SAW pergi sujud di depan Kaabah semayang. Mereka ambil main perut unta busuk pibuh atas belakang Nabi. Nabi SAW pergi semayang, bukan pergi ceramah kata kat mereka. Kalau pergi ceramah, pergi maki mereka naik angin satu pasal. Nabi pergi semayang, bukan ada buat apa pun. Nabi duduk sujud tu, main lungguk perut unta 3 hari. Lungguk atas belakang Nabi, busuk, bangkai. Nabi tak bangkit daripada sujud dia. Sahabat sebahagian yang tengok benda tu duk berkata-kata sama-sama sahabat ni, kesian tengok Nabi kena macam tu, tapi nak pergi masuk campur, nak pergi buang busuk atas belakang Nabi ni, takut mereka pula kena. Lari pergi habaq dekat anak Nabi Fatimah ni. Fatimah masa tu budak kecil lagi, lari mai daripada rumah ni, mai dia ambil buang ni benda ada lungguk atas belakang Nabi ni, sambil mulut dia duk marah kepada kafir Quraisy yang buat bapak dia macam ni. Nabi kena macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bawa Islam. Nabi tak dapat apa dari segi kebendaan, dari segi dunia. Nabi tak dapat apa. Nabi bawa Islam masa tu semata-mata untuk nak pastikan Islam kita dapat hari ni. Tu aja. Nabi tak dapat apa. Tak dapat satu janji kebendaan, tidak dapat upah, tidak dapat penghormatan, tak dapat apa. Bahkan kena tekan masa di Mekah. Nabi buat kerja. Pasal apa? Pasal Allah suruh dia buat kerja. Dia buat kerja. Allah perintah dia suruh sampaikan apa yang Allah bagi ke dia. Wahyu yang dia terima dia kena sampaikan. Dia sampaikan. Pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Bukan dia ada ingat apa pun atas dunia ni. Itu yang Nabi kena. Siapa pergi tolong Nabi? Kena sekali. Kisah Bilal bin Rabah. Semua orang tahu cerita dia, apa dia kena. Tengah panas terik buh batu besar atas dada, heret pula. Tambat kaki, tambat tangan, buh belakang kuda, panggil kuda heret buat atas padang pasir, terkopok isi badan. Apa yang Bilal dapat dari segi dunianya? Apa yang Bilal dapat? Bilal tak dapat apa atas dunia ni, melainkan hak Bilal nak apa dia? Keredaan Allah di akhirat. Itu keadaan mustada'afin, keadaan orang-orang yang dhaif, lemah di Mekah pada masa tu. Macam tu punya kenalah, maka keluar benda ni, keluar di mulut depa yang kena zalim ni. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Terbit di mulut depa macam tu. Teruknya penyiksaan, dera, seksa dan sebagainya yang kena ni keluar di mulut depa. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahluha. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kami keluar daripada Mekah ni yang mana penduduk dia zalim sangat kat kami ni. Tak tahan dah kena ni. Fizikal kena, mental kena, torture, macam-macam jadi. Ya Allah, bagilah kami ni keluar daripada Mekah ni yang penduduk dia zalim sangat ni. Waj'al lana min ladunka waliya. Ya Allah, hantarlah mai satu pemimpin yang boleh jaga kami. Minta ya Allah, bagilah mai satu pemimpin yang tidak zalim macam mereka ni.
waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, hantar mailah satu orang yang boleh tolong kami dalam keadaan kami kena teruk macam ni. Nak berdakwah pun nak kena pergi menyorok di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Duduk menyorok, tengok luang ada orang tak ada orang, duduk nak bercakap Islam. Bukan nak pakat, nak guling negara, nak guling kerajaan, bukan. Nak pergi duduk, nak bincang pasal Islam, pasal nak mentauhidkan Allah aja. Kena sorok-sorok macam tu. Keadaan masa tu menyebabkan begini jadi dia. Keadaan macam ni jadi. Minta kepada Allah supaya Allah tolong. Maka sungguh dimustajabkan Allah akan doa mereka itu. Dimudahkan bagi setengah mereka itu keluar dan tinggal setengah lagi. Sehinggalah Futuh Makkah, sehinggalah hari pembukaan kota Makkah. Doa mereka minta Allah selamatkan mereka daripada kena zalim di Mekah ni, Allah dengar, Allah makbul. Dikeluarkan mereka ni sebahagian hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebahagian lagi tak keluar. Islam, beriman tapi sorok Islam mereka. Sehinggalah Nabi buat comeback. Nabi balik daripada Madinah, balik semula ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Pada hari itulah baru hak duk sembunyi, duk sorok Islam ni beritahu, kata mereka sebenarnya dah Islam lama dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Bermula segala orang yang mukmin itu berperang mereka itu pada jalan nak meninggikan agama Allah. Manakala orang kafir berperang pada jalan syaitan. Itu beza dia. Hak Islam dia kerana Allah. Hak kafir ni dia berjuang pada jalan taghut. Taghut ni maksudnya lain daripada Allah dan Rasul, taghut semua. Berjuang lain daripada Allah, lain daripada Rasul, itu taghut semua. Beza dia, Allah kata apa dia? Orang Islam dia nak keredaan Allah. Orang kafir ni tak apa benda yang dia nak, tak tahu. Depa ni duduk di jalan taghut. Firman Allah, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Maka peranglah olehmu akan penolongan syaitan, kerana bahawasanya dia, yakni syaitan itu ada ia dhaif sebenarnya dan lemah dia, tidak boleh lawan dia akan Allah, dan walaupun bergabung dengan segala kafir. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, dia kata syaitan ni sebenarnya lemah. Ni dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan ni tipu daya dia sebenarnya lemah. Orang yang duk terpengaruh dengan dia ni orang yang sangat lemah. Tu sebab dia terpengaruh dengan syaitan. Terpengaruh dengan syaitan. Allahu akbar tuan-tuan. Kuala Lumpur, pergi tengok di Kuala Lumpur. Tempat-tempat kunung-kunung orang kaya ni. Pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi. Budak-budak Melayu mabuk tonggin langgar. Pergi masuk kedai makan, muntah dalam kedai makan. Budak Melayu. Perempuan pun buang baju, tak pakai baju apa, masuk dalam kedai, mabuk, berdengung. Budak Melayu, tuan-tuan. Main dengan kereta hebat-hebat, main dengan apa semua, kereta mewah, kereta apa ni, turun macam ni. Menangis, tengok anak-anak orang Melayu, orang Melayu. Kok kata mak Melayu, pak orang putih kan muka main lagu tak macam nak Melayu. Muka Melayu hidung pendek ni. Dia jadi macam tu. Tengok, ya Allah, kata apa nak jadi depan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu sekali lemah sehingga boleh terpedaya dengan syaitan yang lemah. Allah kata syaitan tu, Allah kata kana dha'ifa. Syaitan tu lemah. Syaitan yang lemah tu boleh memperdayakan orang Islam yang sangat lemah. Kalau sekiranya orang Islam ni kuat Islam, dia tak jadi macam tu. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia lemah. Maka syaitan yang lemah pun boleh memperdayakan dia. Ini tak mau tuan-tuan. Nauzubillah min dzalik. Minta janganlah ada keluarga kita, kenalan rapat kita yang terjadi macam ni. Jadi lupa diri, tak sedar diri, jadi rosak agama, rosak habis segala-gala. Jadi macam tu. Firman Allah, alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum. Tiadakah engkau lihat kepada segala mereka, yakni kepada segala sahabat Nabi, yang dikata bagi mereka itu, tegah olehmu akan tangan kamu daripada perang kafir. Tak kala tuntut mereka itu nak perang dengan kafir di Mekah ini, yakni sebelum daripada hijrah ke Madinah. Kerana tak tahan
dengan menyakiti kafir bagi mereka itu. Mereka itu ialah jemaah daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi sebahagian hak duk kena tekan masa di Mekah ni, minta dekat Nabi. Minta dekat Nabi, minta ya Rasulullah, minta saya izin dekat Allah. Bagi green light, kami nak pergi langgar mereka ni. Tak tahan. Tak tahan kena tekan, tak tahan kena tindas, tak tahan dengan apa yang kafir musyrikin Makkah buat ni, tak tahan. Depa rasa depa nak lawan balik. Maka pergi jumpa Nabi SAW, minta izin dulu dekat Nabi. Minta, ya Rasulullah, tolong saya minta izin daripada Allah. Kami nak pergi langgar ni Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa ni, kami nak pergi langgar mereka. Mereka ni melampau dah. Mereka ni too much dah buat kat kita ni. Tapi nak minta dulu green light daripada Nabi. Kalau Nabi kata okey, pergi, mereka akan pergi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi apa dia dalam ayat tadi? Tunggu sat dulu. Kufu aidiakum. Tunggu sat. Jangan duk angkat tangan apa pergi buat apa-apa dekat depan ni. Allah tak benarkan. Pasal apa? Maknanya Allah kalau dia benarkan dan dia tolong boleh. Tak ada masalah. Tapi Allah tak benar. Pasal apa? Pasal Allah meraihkan juga hukum dunia. Hukum dunia apa dia? Kita terlampau sikit nak lawan mereka besar. Jangan buat kerja bodoh macam tu. Kita belajar karate, belajar judo sampai tali pinggang hitam, sampai ujung tali pinggang tu bubuh kuning pula 7 kali. Tali pinggang hitam ni dah tinggi dah. Lepas tali pinggang hitam tu pergi ambil apa akan lagi dapat 1 dan, 2 dan, 3 dan sampai 7 dan. Cukup kemas dah. Tengok-tengok musuh main 20 orang, kita seorang. Larilah lagi baik. Larilah. Duk fikir ke tali pinggang hitam, duk fikir 7 dan ni aku 20 orang ni aku nak cerai juga. Wah balik pergi mata lah. Jadi Islam ambil kira benda tu. Islam dia ambil kira benda tu. Jangan jadi bodoh. Jangan dia kata aku orang Islam, Allah akan tolong aku. Aku seorang, mereka 30 orang pun Allahu Akbar nak pergi ni. Bawa balik kita ayak saja. Sahabat Nabi masa teruk kena tekan di Mekah ni, minta dekat Nabi, minta ya Rasulullah, tolong minta dekat Allah. Allah kata okey aja, kami nak pergi langgar. Allah kata no. Bagi tahu dekat depa jangan lagi. Pasal apa? Alasan yang pertama dalam tafsir dia bagi penjelasan. Alasan yang pertama pasal orang Islam sangat sikit pada masa tu. Orang kafir bukan saja ramai, bahkan mereka berkuasa. Ramai itu satu hal, berkuasa. Dia ada banyak kemudahan. Islam sikit tak ada kemudahan. Jangan lawan keadaan macam tu, buang masa. Yang kedua pasal apa? Pasal Makkah itu tanah haram. Makna haram tu apa dia? Di antara maknanya haram tumpah darah, haram perang di dalam Makkah. Maka Allah kata tak boleh. Perang pada masa tu tak boleh. Sehinggalah Nabi hijrah ke Madinah, barulah turun ayat jihad. Barulah berlaku perang yang pertama di Madinah, perang Badar Al-Kubra. Hak di Mekah ni mereka dah minta dah. Allah kata nanti dulu. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Dan diri olehmu akan semayang. Dan keluar olehmu akan zakat. Tuhan kata apa? Nanti tak dulu. Perang ni tajuk tinggi. Lah ni hampa ni Tuhan kata apa dia? Wa aqimus salat. Semayang jaga elok. Ni nak pergi langgar ni Allahu Akbar. Subuh pun tak pergi. Yang semangat ni nak pergi randuk ni subuh pun seminggu dan sekali, 6 kali segelincah. Ni semangat. Orang main abang ni, hang duk tunggu apa lagi? Masjid kita ada bakar dah. Allahu Akbar. Marah tu masjid orang bakar. Subuh semayang dah tadi. Tadi bangkit lambat sikit. Tak semayang rupanya. Allah kata apa? Dalam kes zaman awal ni di Mekah ni Allah kata apa? Wa aqimus salat. Allah kata semayang jaga elok dulu. Itu dulu. Itu asas. Itu asas. Kalau itu pun duk tergelincang, jangan cakap hal tinggi-tinggi. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Dalam tafsir dia cerita pada masa ni zakat belum main secara detail lagi. Perintah zakat ni belum main secara detail. Tak ada lagi kata cukup 1 haul 1 tahun kena buat keluar nisab sekian-sekian banyak, tak ada detail lagi. Cuma rasa ada duit lebih, bagi ke orang. Ada rasa macam duit ni lebih daripada keperluan kita, bagi kepada orang yang memerlukan. Bagi kepada orang miskin, dia tidak ada kadar berapa, tak ada lagi. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kutiba 'alaihimul qital, idza fariqum minhum
yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Tuhan kata maka tak kala difardukan ke atas mereka itu akan perang. Tiba-tiba ada pula satu puak daripada mereka itu yang takut mereka itu akan manusia. Seperti mana takut mereka kepada Allah. Bahkan terlebih takut lagi mereka kepada manusia itu. Hak duk kalut sangat nak pergi perang ni. Bila pergi di Madinah, turun sungguh. Turun sungguh ayat suruh perang. Bila turun sungguh, takut pula. Sebahagiannya takut apa? Duk tengok bini, kesian kat bini. Kalau aku tak ada, kesian dekat dia ni. Macam manalah selama ni aku yang duk pergi bayar bil telefon, bil api, bil layak semua kan. Kalau aku tak ada, salah dia ni. Dia ni nak bayar, nak pergi pejabat pos pun dia tak tahu pejabat pos tang mana. Dia semua laki buat. Kan ada orang perempuan jenis macam ni. Laki duk bayar pakai internet banking apa semua, dia dengan password pun tak ingat. Laki dia kata, "Mai, aku nak tunjuk kau esok kalau jadi apa-apa kat aku ni hang nak bayar bil telefon, bil air, bil api ni, mai nak tunjuk." Apa buat dah, dia kata tak erti. Tak mau ambil tahu. Pasal apa? Pasal laki ada bagi laki buat semua. Bila tak ada kawan ni, dia tenggelam punca. Kata orang mai potong api, kata orang mai potong air, dia kata pasal apa? Jiran mai tanya dia, "Kak bayar dah apa bil api, bil air?" "Bayar di mana?" Cantik. Orang tak bayar lah kata. Memang orang potong lah kalau tak bayar tak. Jenis macam ni. Hak jenis macam ni, dia very dependent kepada laki dia. So laki ni pula bila mai perintah perang, dia duk ingat bil api, bil air je lah. Dia ingat dia kata siapa nak bayar esok ni. Tengok dia pun anak-anak ni esok kalau aku tak ada jadi anak yatim ni, Allah. Sabarlah hampa pergi dulu. Dia pun tak mahu nak pergi berperang. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu jadi benda macam ni. Yang tadi duk minta kebenaran nak perang ni, bila pergi Madinah turun ayat perang, apa jadi? Depa ni nak tarik diri daripada pergi berperang. Takut mereka itu akan manusia lebih daripada takut depa kepada Allah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib. Maka kata mereka itu, wahai Tuhan kami, apalah pasal engkau fardukan atas kami perang ini. Dia jadi lagu tu pula dah. Bila mai perintah perang, dia keluar macam Rabbana lima katabta alaina alqital. Dia kata, ya Allah, awaklah yang pergi suruh kami pergi perang ni. Tak kesian kan ni kalau kami mati, anak bini apa nak jadi macam mana? Apa kerana tiada engkau takhirkan akan tempoh kami untuk nak pergi berperang itu kepada satu tempoh yang hampir? Minta dekat Tuhan pula, minta, ya Allah tak boleh tangguh sikit kami, anak duk ngaji sekolah rendah ni. Anak baru tak lepas lagi. Nanti bagi mereka lepas universiti pakai dapat kerja semua, tak apa, saya pergi mati syahid tak apa, mereka dah boleh kerja semua dah. Kalau dah ni saya pergi, kalau dah kata saya mati macam mana, duit tuition ni cara saya ada duk buat overtime pun duk bayar jenuh. Dia dah main lah benda ni. Ini ciri-ciri apa tuan? Ciri-ciri dunia. Kita ni jadi takut halal ke agama ni pasal apa? Pasal duk fikir benda-benda ni. Kita sendiri kita tak kisah. Bila dia main umur kita ni, raya, baju raya pun tak beli pun kadang tu. Tak beli pun. Dia dah main umur kita ni tak beli pun. Tapi anak-anak kita atok habis. Anak ni dua pasang, ni dua pasang, ni dua pasang, ni apa ni semua. Kita atok abang mereka ya. Kita ya tak kisah. Last esok nak raya bini tanya, abang beli tak baju raya abang? Ayah apa untuk tua ni kita kata dulu. Kita tak kisah ada pasal kita. Tapi anak kita ni, ini keutamaan kita. Ini keutamaan kita. Maka benda inilah yang memperlambatkan semangat untuk nak berjuang pada agama. Pasal apa? Benda-benda ni yang jadi halangan kepada kebanyakan orang. Daripada dulu, daripada zaman Nabi sampailah selagi ada manusia, selagi tak kiamat. Benda inilah yang akan ada dalam kepala orang tua-tua. Kepala mak, kepala bapak ni, kepala bapak pula. Kepala mak, kepala ayah. Sebut kepala bapak je bunyi kasar. Kepala mak dengan kepala ayah ni, inilah benda yang duk pusing dalam kepala mereka. Fikir pasal anak-anak. Nah, baik, benda ni dia kata menyebabkan jadi lambat orang-orang nak turun pergi berperang. Firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Tuhan beritahu, kata olehmu wahai Muhammad, sedak-sedak dunia itu sikit saja. Allah beritahu. Dunia ni sikit saja. Nak banding dengan sedap di syurga yang Tuhan nak bagi itu.
Sikit aja dunia ni. Sikit ni pun kita tenggelam. Sikit ni pun kita tenggelam. Yang Allah janji kepada orang yang beriman di akhirat esok, syurga ni segala kemuncak nikmat dia ada di sana. Tapi sebab manusia ni dia tak nampak yang kata nikmat syurga tu macam mana, dan dia tidak pernah rasa lagi nikmat syurga macam mana, maka bagi dia nikmat dunia ni lah segala-gala yang dia nak cari. Pasal apa? Pasal tak nampak lagi. Hadut habang dalam Quran, dalam hadis ni, dia tak nampak mata lagi. Maka inilah jadi kepada manusia di atas dunia ni. Tak nampak, hak dia nampak ni dunia. Maka dunia ni lah matlamat dalam hidup dia. Satu, dalam Ibnu Katsir dia ramai satu cerita, dia kata Al-Hasan. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia kata dunia ni, dia kata ibarat macam orang tidur. Dalam tidur tu mimpi dengan mimpi indah. Mimpi indah itulah dunia, dia kata. Mimpi ni dia bukan selama-lama, tak lagi jagalah. Setidak-tidaknya orang bang subuh jaga. Lenyaplah mimpi indah tu. Bila jaga, hak dia celik tengok depan mata, itulah hakikat yang sebenarnya. Kita atas dunia ni pun macam tu lah. Ni duduk atas dunia ni mimpi ni, duduk mimpi. Jadi duduk seronok, tak ada puncak. Jadi tak tahu nak abang macam tu. Mati-mati, pertama kita jumpa dalam kubur tu, itulah hakikat sebenarnya. Lagi nyawa tak keluar daripada badan ni mimpi. Hidup kita ni mimpi. Otak hari-hari ingat apa? Ingat nak cari duit, ingat nak tambah harta, ingat nak cari peluang tang mana. Ingat itu dalam kepala kita, itulah duk pusing. Dunia yang kita cari. Ini mimpi indah, kata Al-Hasan. Inilah mimpi indah. Bila kita jaga daripada mimpi ni, bila malaikat maut sudah main nak tarik nyawa, masa itulah baru, ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Siapa dia ni? Awak dia main pakai baju gelap semua ni. Kan dalam hadis cerita, wa jaa malakul maut liyaqbida ruhah. Nabi kata, dan datanglah malaikat maut liyaqbida ruhahu, nak cabut roh dia. Dan mai malaikat ini dengan pakaian serba hitam. Bila dia tengok ni, apa ni? Awak ni siapa ni? Aku tak kenal dia ni. Awak dia pakai hitam semua ni. Mai pula dia bercakap kasar pula dekat kawan nak mati ni. Keluarlah roh daripada badan yang keji. Dia kata betul, apa ni? Mati dalam keadaan termangu-mangu macam tu. Kalau dia satu orang yang ada reti, ada mengaji, ada sedikit ilmu tentang agama, pernah mai bersila kebas kaki di masjid, dengar hadis yang menceritakan tentang kedatangan malaikat maut menjelang detik akhir hidup kita ni, sekurang-kurangnya masa tu dia dah ingat balik, aku nak mati dah. Kalau dia satu orang yang zero tentang agama, tak tahu apa, tengok masjid ada pengajian, lagi dia rem ingat motor dia, saja. Bukan cakap sehat tadi tu. Saja dia ada sakit. Fi qulubihim maradun. Quran kata, di dalam hati mereka ini ada marad, ada sakit. Dia tengok masjid, dia sakit. Dia dengar bang, dia sakit. Dia tengok orang mengaji, dia sakit. Pasal apa dia sakit? Fi qulubihim maradun. Tuhan kata, di dalam hati mereka itu ada sakit. Sakit apa? Sakit agama. Dia tak boleh dengan agama ni. Agama tak buat apa kat dia. Bahkan agama nak selamatkan dia. Tapi dia memusuhi agama yang nak selamatkan dia. Agama nak pegang tangan dia, nak pimpin dia, daripada dia nak terbabas, daripada dia nak tersasar, daripada dia nak terjerumus, jatuh di dalam jurang api neraka. Agama pisuah tangan, nak pegang dia, nak tuntun dia mai jalan selamat ni. Dia tak mau, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuhan kata, kalau dia dah sakit, dia tak cari ubat nak bagi baik sakit dia. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi sakit dalam hati dia.
Dia duduk di rumah, mak dia bercakap pasal agama, mak dia kata hang ni bila nak start semayang, mak dah masuk 21 ni. Dia dengar macam tu, macam cerok petrol pi api tu. Wow, api naik. Dan dia boleh naik angin, dia boleh tendang kursi meja depan mak dia. Dia tak boleh dengar tu. Semayang, cerita agama, dia tak boleh dengar. Tuan-tuan boleh hayati tak apa yang saya nak sampaikan ni dengan masalah sebahagian daripada anak muda hari ini. Sakit benar. Pecahkan vandalism di sekolah. Orang buat semua elok-elok. Pancok dalam jamban tu habuan dia basuh berak. Dia tendang bagi patah buang. Bila berak susah. Vandalism. Benda tu kemudahan dia. Dia pergi jahanam. Kemudahan untuk dia. Pasal apa jadi macam ni? Hati dia sakit. Orang bubuh di toilet sekolah tu. Cikgu bukan ada duit, bukan cikgu sendiri bawa keluar duit. Pasal apa? Pasal nak bagi kemudahan kepada anak murid dia nak beristinja. Bila dah buang air nak istinja, sekali lagi nak ibadat nak apa. Cikgu bawa keluar duit poket, pergi beli tu paip getah tu, pasang di situ. Dulu pasang tak bubuh kunci tu, mereka cabut buah mai, mereka buat ligan kawan pukul belakang. Cikgu pergi beli pula nak tu, pasang kunci bagi kuah untuk kemudahan dia. Dia bawa pisau tikerat, buang juga. Tak lagi bila dia buang air, dia nak basuh susah. Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa? Hati sakit. Salah siapa? Ini cerita panjang. Bila tanya salah siapa? Cerita panjang. Mungkin salah mak pak dia daripada awal asuhan tak kena. Kendian dah, anak dah besar dah, baru mak pak dapat kesedaran, baru nak pergi pembetul. Rebung dah jadi buluh. Masa tu baru nak pembetul, dia tibai muka mak pak dia. Mungkin salah mak pak dia. Mungkin mak pak tak salah daripada awal atong elok, tapi tak tahu apa hal dengan budak ni. Hidayah tak boleh masuk dalam hati dia. Mungkin. Pokok pangkalnya ni sakit ni yang perlu diubati, dan ubat dia tak ada lain melainkan agama, tuan-tuan. Melainkan agama. Bisikkanlah agama di telinga anak-anak kita ni dengan bisikkan kasih sayang. Agama ni sayang. Bukan agama nak musnahkan hang. Bukan agama nak bagi susah hang. Agama sayang dekat hang. Agama nak minta hang jadi elok. Pasal apa? Bukan elok dunia saja. Akhirat itu kesudahan yang elok akan dapatkan hang. Bukan ke orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dia beritahu. Qul mata'ud dunya qalil. Katalah olehmu wahai Muhammad. Sedap-sedap dunia itu sikit sahaja. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat jualah yang terlebih baik bagi mereka yang takut Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan tinggalkan maksiat. Akhirat ni kok mana pun baik, tuan-tuan. Akhirat ni kok mana pun itulah yang terbaik untuk kita. Carilah akhirat. Utamakanlah akhirat dalam hidup kita. Firman Allah, la tuzlamuna fatila. Dan tiadalah dia zalim akan kamu walau sebesar urat celah biji tamar sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan buat zalim kepada kamu. Maka peranglah olehmu, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana tempat ada kamu, nescaya mendapat akan kamu oleh mati. Dan jika ada kamu itu pada benteng yang kukuh sekalipun, mati akan jumpa kamu. Mati ni tak boleh lari. Mati ni tuan-tuan satu benda yang pasti mai, cuma cepat dengan lambat tu aja. Ada orang Allah bagi dekat dia sampai umur 80, 90. Ada orang Allah bagi dekat dia 32 mati. 32. Ada orang Allah bagi dan sampai 45, 50. Ada orang Allah bagi dan tengok cucu. Ada orang Allah bagi tak dan, cucu pun tak dan tengok, dah mati. Benda pasti cepat lambat, itu saja. Banyak cerita dalam Quran Allah sebut kullu man 'alaiha fan. Allah bagi tahu setiap benda yang ada atas muka bumi ini fan, semua akan binasa. Mana tak ada orang yang akan kekal hidup, tak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat Quran. Setiap orang, setiap benda yang bernyawa pasti mati. Bukan manusia saja, semua benda yang bernyawa pasti mati. Allah kata wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Allah Subhanahu wa ta'ala kata tak ada satu pun manusia yang sebelum engkau yang aku bagi hidup sampai hari ini. Mati. Ada di kalangan kita ni dan tengok Tok Wan kita. Ada Tok Wan pun tak dan tengok. Ada di kalangan kita ni sampai Tok Nek atas pada Tok Wan tu.
Kita dan lagi tengok tok nek ni. Ada di kalangan kita tak dan pun. Ada di kalangan kita ni tak dan kenal muka ayah pun ada. Beranak-beranak amai tu ayah tak ada dah. Tengok macam mana. Tapi tidak ada satu manusia Allah kata yang dia simpan sampai hari ni orang boleh duduk tengok tak mati lagi. Kalau tak mati pun sikit hari lagi dia mati. Tidak ada manusia yang aku simpan mereka ni sampai kekal lama. Khalid Al-Walid contohnya, Khalid Al-Walid sahabat, dia terkenal sebagai panglima perang. Masa berlaku perang Uhud, dia pimpinan tentera musuh, tentera kafir. Masa tu belum masuk Islam lagi. Khalid Al-Walid ratusan perang dia turun, ada yang dia jadi ketua, ada yang dia jadi tentera saja. Sehingga mati dia nak cari satu ruang di atas kulit dia yang tak ada parut. Tak jumpa. Khalid Al-Walid ni. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki semua parut. Parut kena parang, parut kena tetap, parut kena turis, parut kena panah. Parut penuh di badan dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Khalid Al-Walid mati atas katil di rumah dia. Perang apa yang dia tak turun? Sebut saja perang kalau Allah perintah, kalau Nabi suruh, Khalid Al-Walid akan ada di depan. Dan dia turun tiap-tiap kali mencari syahid. Allah tak izin dia mati dalam medan perang. Allah tak izin dia mati. Akhirnya Khalid Al-Walid mati selesa di rumah. Menjelang dia nak mati di hujung umur dia dekat nak mati tu, Khalid Al-Walid ni kata, berapa banyak perang yang aku dah ikut serta, berapa banyak kesan tikam tetak panah yang aku dah kena, tetapi kini dia kata aku menanti kematian di katil pembaringan aku. Kita tak boleh cakap kata pergi perang tentu mati. Kita tak boleh cakap kata kita tak pergi mana duduk di rumah tak mati. Ada orang tak mau. Ni Haji Pi dah lagi. Saya tak lagi lah. Awak berjumpa saya fobia dengan kapal terbang. Fobia dengan kapal terbang maksud dia macam mana? Saya takut lah. Saya airport macam tak pergi. Jangan kita suruh naik kapal terbang. Airport macam tak pergi. Apa siapa? Dia kata duk tengok berita duk keluar main kapal terbang crash apa semua mayat cari tak jumpa. Oh saya takut. Saya takut. Satu hari dia lintas jalan depan rumah dia, kena trailer hancur macam tu juga. Hancur berkecai badan. Apa benda? Apa benda? Mati ni tentu main. Macam mana cara Allah saja yang mengetahui. Kita ingat benda hak kita nak buat benda baik, Masya Allah, jalan. Maka dia bagi tahu dekat kita di sini kematian ini dalam ayat tadi dia kata apa? Dia kata walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun hang pi duduk di dalam satu benteng besi yang kuat, duduk dalam tu tak mau mati. Bila mai masa mati juga. Mau tak mau mati awal sikit lah abang. Duduk dalam peti tak ada udara, mati lagi awal dia kata. Nampak tak? Mati ni cerita dia satu benda yang dah dijanjikan, bila benda tu akan mai dah akan jadi dekat dia. Maka janganlah kamu takut nak berperang kerana takut mati. Dia kata firman Allah, wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Dan jika kena mereka itu oleh kelapangan ataupun oleh kemurahan makanan, kata mereka itu ini daripada Allah. Dan jika kena mereka itu susah, kemarau, balak dan sebagainya, seperti mana mula Nabi SAW datang ke Madinah, maka kata mereka itu ini daripada sisi engkau ya Muhammad, yakni kerana sial engkau. Dia berkata, kalau mereka dapat nikmat, dia berkata Allah bagi nikmat pasal mereka orang bagus, maka Allah bagi nikmat. Bila mereka dapat susah, dia berkata ni tak ada lain, ni hang punya sial lah Muhammad, hang punya sial lah yang jadi macam ni. Allah pun sial. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah kemarau. Kemarau tak turun hujan setitik pun. Sampai bumi merkah. Keadaan sudah jadi susah. Kita baca di sini ke hadis itu dulu. Nabi SAW dalam masa kemarau tu, Nabi naik atas mimbar khutbah. Nabi tengah khutbah masuk mai satu badui. Masuk mai satu badui terus dia kata dekat Nabi, dia kata ya Muhammad, Nabi tengah khutbah ni dia pergi qiyam.
Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, apa ni? Duk cakap apa banyak-banyak? Minta dekat Tuhan ni bagi turun hujan. Ni dia kata pokok-pokok tumbuh-tumbuhan mati habis. Menatang ternakan pun semua mati habis. Bumi merekah habis. Kemarau teruk. Dia kata apa? Minta dekat Tuhan bagi turun hujan. Nabi tengah khutbah, dia pergi teriak macam tu. Nabi pun dengar, tak apa. Nabi terus angkat baca doa. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Dalam hadis cerita. Hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim pun ada. Nabi SAW terus angkat tangan minta, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Serentak dengan Nabi minta tu pokok hujan mai. Dan kata sahabat, dia kata apa? Belum Nabi turun daripada mimbar, hujan sudah turun. Belum Nabi turun daripada mimbar tu, hujan sudah turun. Sehingga membasahi janggut Nabi, dia kata. Turun-turun, tak berhenti pula dah. Dia hujan tak berhenti. Seminggu. Hari Jumaat depan, Nabi tengah duduk khutbah, Syekh ni mai juga. Dalam hadis cerita. Syekh ni mai juga. Dia masuk dia qiyah Nabi lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, minta dekat Allah, stop hujan ni. Dia kata, ni apa ni? Sampai tak berhenti ni. Berapa banyak tempat dah kena banjir. Dia kata, pokok-pokok pun jahanam balik. Ni apa? Cerita tu. Tak puas hati juga. Nabi doa pula. Minta. Nabi kata apa? Turunkan hujan, ya Allah. Bukan di sini, tapi di sekeliling kawasan ini. Nabi sebut aja. Masa tu juga, tiba-tiba saja dia membentuk satu bulatan, kata dalam hadis tu. Dia membentuk satu bulatan macam satu cawan. Hujan turun di pinggir Madinah. Di kawasan duduk, orang duduk Madinah tu jadi kosong, langit cerah. Mata orang semua tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu boleh bayang tak benda macam tu berlaku tunai-tunai? Ada juga orang tak beriman. Ada juga orang tak beriman. Nabi ada depan mata, dia tak beriman. Mukjizat Allah hantar mai depan mata, dia tak beriman. Makna dia apa? Moral di sebalik cerita tu apa dia, tuan-tuan? Hidayah Allah ni mahal. Allah bukan bagi ke sebarang orang. Allah bukan bagi dekat semua orang. Moral di sebalik cerita ni apa, tuan-tuan? Kita ni syukur banyak-banyak pada Allah. Allah pilih kita dalam ramai-ramai orang hak dia nak bagi hidayah. Allah pilih kita ni. Ni kita ni pergi jadi orang yang mau agama ni, Allah pilih. Berapa banyak orang Islam hak macam saya sebut tadi. Pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi, mabuk, muntah sampai tidur tepi longkang. Budak Islam. Allah pilih kita, Allah pilih keluarga kita, Allah pilih ni orang kenalan rapat kita, Allah pilih bagi hidayah dekat kita. Bukan sahaja hidayah Islam, kita semayang. Kita bukan jadi orang Islam nama saja, kita semayang. Kita jadi orang yang sentiasa duk ingat apa benda nak buat dalam agama. Satu sahabat pun ni, tapi dia pesan kat saya, dia kata lagi pergi cerita dalam kuliah masuk tip pula, dia kata. Member lama. Sama mengaji di kolej Islam dulu. Tak jumpa dah 20 tahun lebih. Dia pun pergi mengaji Australia, mana saya balik main. Lah jadi orang besar di Kuala Lumpur. Lama tak jumpa. Baru ni pergi dapat. Mana pergi keluar nama dia. Saya tengok nama dia ni belain daripada orang lain. Tak boleh sebut lah nama dia, dia marah saya. Dia tengok, saya kata ni nama ni familiar sangat. Dia rasa sama dulu Islam. Cari nombor telefon dia, saya try telefon. Dia pun angkat bunyi suara mula tu garam, dah tak kenal. Halo. Halo. Assalamualaikum, kata. Waalaikumsalam. Siapa ni? Samsuri, kata. Samsuri. Samsuri? Samsuri mana? Samsuri mana? Tanya. Kata-kata. Ni aku nak marah ni. Tanya Samsuri mana? Ustaz Samsuri lah, Penang. Oi! Dia main macam tu, kata. Tu kan konak tu. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata ni apalah. Seronok. Dia kata betul, walaupun lama tak jumpa, tak apa nama, tak kontak lama. Dia kata tapi I duk ikuti. Dia kata you punya kesiat dia keluar, I dengar lah apa semua. Ni one thing I tell you what, Australia tu lah. Kan? I tell you what. Dia kata alhamdulillah, 3 benda tu hadis apa yang baca tu I dah buat, I dah make sure mak I pun buat. Dia kata semua buat. Apa tu? Kita kata
semayang duha, witir, puasa ayyamul bid, 3 hari sebulan, 13, 14, 15. Alhamdulillah. Berapa tahun dah dia kata. Terima kasih banyak-banyak sahabat. Tuan-tuan. Satu kawan lama kita lost contact, tahu-tahu dapat dah satu dah. Dia pergi habaq lagu tu pula. Allah, kita berasa ni apalah, kita kawan dengan dia, kita sama dengan dia. Apalah dia pergi cakap macam tu kan. Terima kasih kat kita. Tuan-tuan. Bukan semua orang benda ni boleh memberi kesan di hati. Bukan semua orang. Ada orang dia boleh dengar, dia dengar bukan sekali, 5 kali, dia dengar 10 kali, dia dengar 30 kali dah. Tak buat. Tapi ada orang, dia dengar tu, benda tu dia macam germit masuk, dia macam satu drill masuk dalam hati dia. Dia buat, dia tak tinggal, dia buat, dia jadikan amalan dia. Kita dengar balik, feedback dapat balik, macam nak menangis kita ni dengar. Betapa Allah pilih dia untuk nak dapat tu, benda tu. Benda tu dia drill masuk dalam hati. Dia drill benda tu masuk, dia terus melekat dalam hati dia, dan dia terus jadikan amalan dia, dan dia buat, dan dia tak tinggal benda tu. Kalau dia jenis masuk pejabat lambat sikit, dia 8.30 dia semayang dulu, doa di rumah baru dia pergi. Kalau dia masuk pejabat awal, dia ambil juga break ke 9 ke 9.30 ke apa ke, ambil sikit time break, lari pergi dekat surau pejabat dia, Allahu Akbar 2 rakaat. Dia buat juga. Malam demam, tengah pergi jadi demam apa semua, tak dengar sejuk dengan apa, duduk dalam selimut, hati ni duk ingat ni, aku witir tak buat lagi ni, aku witir tak buat lagi ni. Bangkit, boleh tolak selimut pergi tepi, dalam demam sejuk ni boleh tolak selimut pergi tepi, masuk pergi pancung, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tak larat 1 rakaat saja. Dia tak miss benda tu. Tuan-tuan, kita tanya diri kita sendiri, adakah benda tu lekat dalam hati kita, amalan-amalan ni lekat dalam hati kita, yang kita tak buat, kita rasa macam tak komplit hidup kita hari ni. Macam mana semayang 5 waktu, kita tak miss semayang 5 waktu ni, kok mana pun kita akan buat. Macam itulah beberapa amalan sunat, kita jadikan dia macam mana semayang 5 waktu, yang kita tak buat, kita tak boleh tidak. Dalam handphone ni masuk 30 juzuk Quran masuk. Suara pun masuk, hak jenis teksnya pun masuk. Kalau dia outstation cerita nak bawa Quran payah ke apa-apa, semua handphone dia ada. Bangkit tidur pagi, walaupun dia ada di mana, bangkit tidur pagi buka dekat Al-Quran ni, buka cari surah Al-Mulk, baca juga. Dia pegang, baca tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa 'ala, tekan sampai habis. Dia tak miss Al-Mulk, dia tak miss kok mana pun. Ada satu sahabat saya beritahu, dia jogging setiap hari. Dia jogging satu surah Al-Mulk habis. Jogging boleh baca surah Al-Mulk? Dia kata, biasa dah saya, tak ada apa. Sambil jogging tu, surah Al-Mulk baca pelan-pelan. Tuan-tuan, kita dengar macam ni bila cerita, dia mengesan ke hati kita ni. Ada orang, dia serius macam tu. Dia praktikkan benda tu macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Untuk dia, bukan untuk siapa-siapa, untuk dia. Dan kita pun kalau kita buat, untuk kita. Bukan kita nak pergi buka dada, kita cakap ke orang kita buat tu ni dan sebagainya. Untuk kita, untuk bekal kita. Untuk apa? Untuk masuk kubur, yang setengah orang kubur jadi sempit, yang setengah orang kubur jadi gelap. Kita dengan amalan kita yang beberapa yang menjadi amalan tetap kita ni, yang kita buat benda ni ikhlas kerana Allah ni, tahkah kerana tu Allah ambil kira, diluaskan kubur kita, diterangkan kubur yang gelap ni. Untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang dia nak bagi tahu dalam ayat ni. Jadi cerita mati ni dia kata apa? Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kamu duduk di dalam satu benteng tembok yang macam mana kemai pun kamu akan mati. Maka janganlah kamu takut nak berperang kerana takut mati. Kerana mati boleh mai pada bila-bila masa, pada siapa-siapa juga. Firman Allah, wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min 'indik. Dia kata, dan jika kena mereka itu, yakni munafik itu, kalau dapat nikmat kelapangan, dia kata ini Allah bagi.
Tapi kalau mai bala bencana dan sebagainya, dia kata ini kerana sial Muhammad. Qul kullum min indillah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, bermula tiap-tiap baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apa kerana bagi mereka itu, yakni segala kaum munafik itu, tiada faham mereka itu akan cerita, yakni akan pengajaran dan nasihat yang datang kepada mereka itu. Tuhan macam tak faham. Macam tak faham, tapi Tuhan faham. Tuhan macam tak faham. Tuhan kata, awaklah mereka ni jadi macam ni. Mereka tak boleh nak faham ke Quran dan yang duk main dekat mereka. Munafik ni pun cakap Arab juga. Mereka ni pun orang Arab, tapi mereka kafir. Mereka ni pun orang Arab, tapi mereka munafik. Kafir Quraisy tu pun Arab juga. Quran diturun dalam bahasa mereka sembang hari-hari. Allah kata, macam mana mereka ni sampai tak boleh nak ambil faham daripada Quran, sedangkan Quran turun dalam bahasa mereka. Pening tak tuan-tuan? Quran turun bahasa Arab, orang Arab tak jadi Islam. Pening tuan-tuan. Yang orang putih tak kerti Arab sepatah, yang baca Arab pun bunyi pelik ni, orang putih pula boleh pegang Quran ni sampai mati dia tak lepas Quran. Pasal apa tuan-tuan? Jawapan tadi, hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu mahu, tetapi hidayah ni Allah bagi pada siapa yang Allah mahu. Allah mahu kita dapat hidayah, syukur kita kepada Allah. Saja-saja tuan-tuan teringat benda ni, ayat semayang ada, pakaian kita tutup aurat, sujud. Sujud ni apa dia? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih bagi hidayah dekat aku. Sujud. Teringat ni sujud. Sujud ni terima kasih ya Allah. Menangis kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa ma asabaka min hasanah faminallah. Barang suatu yang mengena akan dikau hai manusia daripada baik nikmat itu, maka itu daripada Allah. Semata-mata kurnia dan anugerah Allah, bukan kerana taat engkau. Ni nikmat ni adalah anugerah Allah. Nikmat yang kita dapat ni anugerah. Bukan kata kerana hang ni rajin buat ibadat Tuhan bagi dah. Allah bagi ni pasal apa? Pasal Allah nak anugerah dekat kita. Pasal itu aja. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Dan barang suatu yang mengena akan dikau wahai manusia daripada balak dan sebagainya, maka itu punca daripada diri engkau. Balak kalau mai hampa punya pasal, Tuhan kata. Hampa buat satu benda, hampa buat maksiat, kerana maksiat tu Tuhan buat mai hukuman. Hukuman itu balak. Bila balak mai, orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Tapi nikmat Tuhan nak bagi tak ada apa saja Tuhan nak bagi. Bukan pasal hang kuat semayang aku bagi. Tuhan kata, aku nak bagi, aku bagi. Maka kerana tu orang kafir mendapat nikmat. Orang kafir pun ada orang mai tanya saya, dia kata ustaz, saya duk fikir benda ni lama dah, saya tak faham dia. Dia kata lorat ni apa benda ni, nampak serius ni. Dah dia kata ni macam pokok kafir ni, depa dengan makan babi dengan apa. Tapi tengok keputusan SPM tu dia sapu sampai 15A1. Macam mana? Dia kata saya tak faham dia. Saya kata ada syarat kan nak dapat 15A1 mesti jangan makan babi. Tak ada Mana ada syarat tu? Tak ada. Anugerah, nikmat Tuhan nak bagi, dia boleh bagi kepada siapa-siapa. Tak perlu syarat. Tapi bala malapetaka Tuhan kata kalau aku buat mai kerana ada orang tarik pasal. Ada orang buat maksiat maka aku buat mai bala. Bila aku buat mai bala, orang hak buat maksiat pun kena, orang hak tak buat pun kena. Ini ayat yang kita baca ni, dia nak beritahu yang tu. Maka datang sekira-kira kerana engkau kerja maksiat yang mewajibkan bala itu turun. Yang kita baca adalah hadis hadis akhir zaman yang kata iza fa'alat ummati 15 khaslah halal bihal bala. Apabila umat aku buat 15 perkara, halal bala Allah turun. Walaupun di kalangan ulama hadis ada yang kata ini dhaif, ada yang kata hadis ni hasan dan sebagainya, tapi dia bukan maudhu'. Dia bukan sesuatu yang direka-reka. Setidak-tidaknya dia hadis dan dia dhaif.
Dhaif kerana sebab-sebab yang tertentu. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 15 perkara ni buat, dia kata halal bala Allah turun. Apa dia? 15 itu semua bala. Semua tu maksiat yang menyebabkan bala Allah naik. Begitu. Dan firman Allah, wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan telah kami suruh akan dikau wahai Muhammad kepada manusia itu jadi rasul, wa kafa billahi syahida, dan memadalah Allah itu saksi atas keadaan engkau jadi rasul itu. Orang tak mau mengaku kata Nabi Muhammad Nabi pun tak apa. Allah kata engkau Nabi, engkau Nabi. Macam kita lah. Tak perlu pengiktirafan orang. Orang tak iktiraf kita pun tak apa. Allah iktiraf cukup. Apa benda nak nanti pengiktirafan orang? Apa benda? Orang tak iktiraf pun tak apa. Tak perlu susah hati kerana tak ada pengiktirafan orang. Yang perlu kita susah hati kalau Allah tak iktiraf kita orang baik. Itu kita kena susah hati. Maka Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, wa arsalnaka lin-nasi rasulah, aku hantar engkau menjadi rasul kepada manusia, wa kafa billahi syahida, cukup aku menjadi saksi engkau ini Nabi. Cukup. Orang lain tak terima pun tak apa. Tuhan kata, aku kata engkau Nabi, engkau Nabi. Macam tu. Firman Allah, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat Rasul, sesungguhnya taat dia akan Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan barang siapa yang berpaling, tak mau taat kepada engkau wahai Muhammad, maka jangan engkau duka cita susah hati. Maka tiada engkau atas mereka itu pelihara jaga, tetapi hanya menakuti sahaja. Allah kata dekat Nabi, pergi bagi peringatan dekat mereka. Mereka tak mau ikut, dia pergi kat mereka. Susah hati. Kerja engkau bagi peringatan. Mereka nak ikutkah, mereka nak terima ke, tak ke, terpulang kat mereka. Kau sudah melaksanakan kerja, urusan mereka, itu aku akan urus semuanya. Begitu. Dan dia kata, dan kepada kami segala urusan azab ke atas mereka itu. Muhammad, engkau pergi bagi tahu dekat mereka apa yang aku suruh. Mereka semua tak mau ikut, tak apa, aku urus mereka di akhirat esok ni. Tak usah susah hati kalau kita berdakwah orang tak mau terima. Tak payah susah hati. Begitu. Dan dia kata ini dahulu daripada suruh perang. Wa yaquluna ta'ah, dan kata mereka itu, yakni munafiqin itu, taat kami bagi engkau ya Rasulullah. Fa iza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghaira alladhi taqul. Maka apabila keluar mereka itu daripada engkau Muhammad, nescaya bercita-cita satu taifah daripada mereka akan lain perkataan yang dikata bagi engkau daripada ta'al. Ini munafik. Depan Nabi mengaku kami beriman. Pusing keluar aja, dia berkata dekat Nabi macam-macam. Dia berkata, lah, main nak abang kat kita benda ni. Macam kita ni orang bodoh sangat, main nak ajang kita. Cakap macam tu. Tadi duduk depan Nabi tadi, kami beriman. Pusing keluar aja, gasak. Ini sifat munafik. Wallahu yaktubu ma yubayyitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyurat, yakni tulis rekod barang yang mereka itu cita-citakan. Apa juga Tuhan tulis semua. Malaikat Allah tulis semua. Benda ni akan dibentangkan di akhirat esok. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Maka berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada puak ini dan berserah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia, yakni Allah itu memadai akan engkau. Macam kita cerita di Palestin dulu kan. Bila TV3 pergi masuk Palestin, video interview budak-budak apa semua di Palestin ni. Tanya satu budak kecil aja. Tanya dia ni macam mana apa cerita ni. Budak kecil tuan-tuan, dia boleh jawab satu ayat Quran aja dia bagi. Dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak hati dia macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak faham Islam dia macam mana? Dia tak ada nak cerita meratus-ratus apa macam-macam, tak ada. Dia jawab banyak tu ya. Bila orang main tanya dia ni macam mana, Yahudi buat ke hampa macam ni. Dia jawab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kepada kami Allah saja. Dalam keadaan tengah duk bercakap, duk meletup bombang-bombang tu, dia boleh cakap macam tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makna yakin dia kepada Allah ni. Duduk pada tahap yang cukup hebat tuan-tuan. Budak. Allah tolong dia. Tu keluar ni dalam internet banyak orang buat posting email mai duk cerita. Berapa ribu orang budak-budak mati dalam tempoh masa duk kena bunuh tu, berapa ribu kelahiran anak-anak Palestin Tuhan bagi ganti. Keluar dalam posting email ni. Depa buat
perangkaan, statistik, bilangan budak mati berapa ramai. Tapi statistik juga membuktikan 3 kali ganda kematian tu Allah ganti balik kepada bumi Palestin. Dalam tempoh masa tu beranak mai 3 kali ganda angka kematian. Nampak tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala dia atur macam tu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mati tak apa. Aku bagi lagi satu lagi generasi mai. Yang generasi akan datang ni jauh lebih dahsyat, berani dan beriman dia daripada generasi yang mati. Tuhan bagi macam tu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab budak ni dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tak mau cakap lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata memadailah Allah Subhanahu wa taala wa tawakkal 'ala Allah, tempat untuk bertawakal. Wa kafa billahi wakila, dan memadailah dengan Allah taala itu tempat wakil ataupun mufawwid kepadanya. Mufawwid ni maksudnya orang yang diberi kuasa. Allah cukup untuk nak jaga kita orang Islam ni. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk afala yatadabbarun al-Quran. Maka apa kena tiada ambil tadabbur, ambil tadbir, berfikir mereka itu akan Quran supaya diketahui amar dan nahinya. Ya, satu soalan sahabatnya, ada satu hamba Allah pergi jumpa satu ustaz di seberang. Ini kita jumpa saya pula dak ni. Nak berubat penyakit kulit yang serius. Ustaz tu beritahu lain kali datang bawa katak seekor. Adakah cara tersebut ikut Islam ataupun tidak? Hamba Allah yang sangat khawatir. Wallahu a'lam, dia tak tahu ubat-ubat. Dia gini aja, cerita katak ni. Cerita katak ni dalam mazhab Syafi'i. Dia mengharamkan kita makan binatang dua alam. Binatang dua alam. Katak ni boleh duduk ayat dalam air, boleh duduk di darat. Binatang dua alam. Dalam mazhab lain tak ada larangan. Dalam mazhab lain tak ada larangan. Jadi cerita katak ni pun ada satu cerita juga. Kan? Dia bukan haram. Katak ni bukan haram seperti mana haram babi, seperti mana haram makan binatang bisa, ular, haram makan binatang yang menyambang. Dia dalam Quran, dalam hadis dia ada kriteria binatang yang haram makan ni. Dia ada ciri-ciri dia. Yang terang haram, apa nama, babi, anjing ni terang haram. Lain daripada tu dia ada lah dalam hadis beritahu kata kalau dia menyambang, kalau dia, tapi dia tak sebut kalau dia binatang dua alam, tak ada sebut. Cuma Imam Syafi'i dia ada qiyas di mana tak tahu, dia kata binatang dua alam ni tak boleh makan. Bila kita tak boleh makan, orang tanya pula habis tu telur penyu kita makan macam mana? Penyu binatang dua alam. Jadi penyu tak boleh makan, telur penyu boleh makan. Orang tanya balik pun nak jawab pun susah juga. Kan? Jadi katak ni binatang dua alam. Kan? Oh, lalu makan tapi saya tak lalu Jadi kita daripada awal dah duk abang tu tak lalu kan? Tak lalu kan? Soal lalu lain, soal boleh tak boleh lain, soal haram halal berdasarkan nafs itu lain. Okey. Yang kedua, soalan tadi ni. Yang kedua, kalau sekiranya apa ni, dia ni tadi ni dia minta buat main binatang dengan tujuan nak transfer penyakit tu pergi kat binatang. Islam tak benarkan. Kerana kita tak boleh buat naya bukan saja kepada orang, bahkan kepada binatang. Tak boleh. Jadi kalau dia punya cara pengubatan dia ni, cara dengan transfer penyakit kulit ni pergi bagi kat katak kuru, naya lah dia pun memang sedia ada penyakit kulit. Kan katak kuru ni memang dia pun sakit kulit dah.
Dia punya sakit kulit keturunan. Si berubat doktor mana pun tak payah apa-apa dah. Jadi doktor ni kata memang keturunan hang macam ni. Pergi jelum dalam ayak lu mati kalau apa pun tak dia apa dah. Keturunan hang memang macam ni. Kawan sedia-sedia dah sakit kulit. Kita pergi bagi pula lagi satu penyakit kulit lagi atas kat dia. Kan? Jadi buat naya dia tak boleh. Jadi kalau prosedur pengobatan itu memindahkan sakit kepada benda bernyawa, tak boleh. Tak boleh. Dia kira unsur buat naya kepada makhluk Allah ni tak boleh lah. Buat naya ke makhluk Allah. Buang gitu sudah lah. Di mana saya cerita baru ni ada satu sahabat bagi tahu dia masalah kaum keluarga dia. Umur dah mai 80 lebih. Tiba-tiba pergi jadi, dia kata pergi jadi tak macam dia. Dia kata, saya kata tak, jadi tak macam dia tu macam mana? Dia kata dia biasanya macam tu lah, tapi lah ni dia jadi macam orang lain. Dia kata, oh okey. Habis jadi macam mana? Dia kata macam-macam lah. Jadi akhirnya kami pergi, dia kata cari satu orang main nak berubat apa dia. Dia beritahu katanya ilmu saka apa akan nak kena buang. Dia kata saya pun confused, saya tak faham. Dia kata Ustaz, adakah penjelasan tentang benda ni? Saya kata benda ni memang wujud. Satu, kalau kata sihir memang wujud. Sabit daripada hadis yang sahih, Nabi pun kena sihir. Satu. Yang kedua, jenis saka saya tak faham lah. Kalau jenis membelah ni, bersahabat dengan jin, dengan apa, makhluk tu memang ada. Dalam surah Al-Jin pun Tuhan cerita tentang rijal minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Satu kumpulan manusia hidup minta tolong satu kumpulan jin. Perbuatan manusia duk minta tolong dekat jin ni, Tuhan kata fazaduhum rahaqa. Itu hanya akan menambah jahat dia aja. Maknanya itu satu benda yang tak boleh buat lah. Pasal Quran dah kata benda tu tak bagus. Tapi ialah ada orang pergi buat benda ni, dia pergi bersahabat dengan makhluk-makhluk ni. So satu tempoh masa benda ni kononnya dia boleh buat khadam lah, suruh yang ni dan sebagainya. Mai satu masa dia tak boleh nak fulfill kehendak benda ni mula nak buat pasal dengan dia. Masa tu nak jadi kacau. Jadi bila mai ada satu pihak kononnya boleh transfer benda ni, inilah timbulnya. Saya kata apapun, saya kata benda tu ada. Sabit daripada Quran, daripada hadis, benda tu ada. Jadi kalau betul berlaku benda ni kepada orang yang berkenaan, saya kata, kalau ada pihak ketiga yang boleh tolong urus soal nak transfer ni, transfer dia keluar, jangan bagi kat orang dah. Bawa keluar nak bagi dekat anak sulung dia lah, bawa keluar nak bagi dekat anak bongsu dia, tak maulah, benda tu tak selesai. Selagi mana dia dah boleh pergi berbincang ke apa, saya pun tak faham benda ni, pergi negotiate dengan geng makhluk ni, pergi negotiate bagi dia duduk di Batu Ferringhi sudah lah. Kan? Janganlah duduk negotiate dia bawa keluar pergi bagi dekat orang lain pula. Cerita tak habis. Orang kata tak tahulah, kononnya orang yang ada ilmu ni boleh pergi sembang dengan makhluk ni, lepas tu boleh tipu pula makhluk ni pula, boleh tipu pula, pergi bagi satu telur rebus kat dia. Pita dia ni, tunggu telur ni sampai menetas ayam. Telur tu rebus dah, mana boleh menetas. Jadi dia pun tunggu tu sampai kiamat lah. Kononnya cerita ada boleh buat itu. Kalau betul boleh buat itu, pergi buat macam tu lah. Janganlah pergi tukar nama di geran, tukar pergi kat anak sulung ke apa-apa. Itu anak sulung tu pula nanti jadi kelam kabut. Benda tak selesai. Jadi bila benda ni tak selesai, tu yang duk main cerita apa? Kliwon. Kliwon ada hari Hamis malam Jumaat. Kliwon tu. Kliwon ni duk main cerita macam ni lah. Betul tak? Dia wallahu a'lam. Kan? Dia main kliwon ni nanti siri dia nanti tak ada. Kan? Kita pun lemah agak gambar-gambar macam tu kan. Walaupun dia bagi tahu, dia kata cerita ni semua karut-marut, jangan duk buat apa, percaya amalan jangan. Tapi gambar tu bila duk tunjuk, budak-budak pergi duk langut tengok. Takut dengan budak-budak ni pun kliwon sekali lah. Kan? Jadi benda ni pergi habis buang. Benda tak bagus ni pergi habis buang. Even Nabi, kalau dalam hadis Nabi SAW dia kena sihir. Bila dia kena sihir, Aisyah, isteri dia, Aisyah kata dekat Nabi ni, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, hantar balik
sihir ni kepada orang yang buat ni. Aisyah atas apa? Atas sifat peribadi dia sebagai perempuan. Orang perempuan memanglah dia kan, tak tahulah semua kadang lah, tapi kebanyakan orang perempuan ni dia tak apa, balas balik. Dia jenis lagu tu. Laki-laki ni jenis, kita ni jenis steady. Kita jenis lebih kurang, Allah biar-biarlah, sudah-sudahlah. Kita jenis, kita ni bagus, jadi laki-laki ni kan. Jadi Nabi, isteri Nabi sendiri ni, Aisyah, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pulang balik benda ni kepada kawan yang buat tu. Dia kira draw. Dia buat kat kita, kita bagi balik ke dia. Bukan kita tambah tak dia apa dah. Hak dia bagi tu kita bagi balik. Aisyah punya mau macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata tak payah. Nabi steady. Tak payah. Kalau tidak, tak habis. Dia hantar mai kat kita, kita post balik kat dia. Postman sibuk. Tak lagi post di sana pula, sana post mai sini pula. Jadi dia bila nak habis? So, permusuhan, rasa tak puas hati, benda-benda tak bagus ni tamatkan. Tamatkan. Kita jadi mangsa, kita dah kena, kita anggap apa yang kena kat kita tu satu ujian Allah kepada kita, yang sabab kita boleh menaikkan martabat kita. Itu salah satu anugerah. Dan benda ni boleh full stop. That is the best. Tutup habis. Pihak dia yang buat, kalau sampai mati dia tak mai jumpa kita. Dalam hadis tadi kata, dia tak mai minta halal, minta ampun, minta maaf dekat kita. Akhirat esok dia sangkut. Allah ada. Yang tu satu benda kita kena yakin, Allah ada. Dan Allah tak akan lepas orang buat zalim ni, Allah tak akan lepas. Dia akan kena di akhirat esok. So dia buat zalim, dia akan kena. Jangan kita repeat kezaliman yang dia buat, sehingga menyebab kita dah kena dah. Buatan jahat dia ni kita dah kena dah. Kita pergi cari dosa pula, pergi buat balik ke dia. Dosa. Benda macam itu. Tuan-tuan, kalau kita ingat nak jadi baik, orang lain pun ingat nak jadi baik, dunia ni aman. Dunia ni aman. Kita ingat nak jadi baik, kita pesan dekat semua orang, suruh ingat nak buat baik. Semua orang ingat macam tu, aman. Walaupun mustahil boleh dapat keadaan tu, tapi mengurangkan bilangan orang jahat ni pun dah cukup baik. Mengurangkan. Daripada 100 orang jahat, seorang orang macam kita, dah tinggal 99. 99 lebih baik daripada 100 orang jahat. Kalau 50 orang baik, dah cukup bagus. Pasal apa? Setengah daripada jumlah jahat, setengah sudah jadi baik. Dah cukup bagus. Ada, tuan-tuan. Ini hak kaki dulu dia, tak boleh salah dia. Dia dibesarkan dalam rumah tangga yang macam tu. Rumah tangga yang kecil-kecil, mata tengok, pak mabuk, pak balik oleh botol, mak kena buah ais dalam gelas ni untuk pak minum. Dia membesar dalam rumah macam tu. Saya jumpa orang macam ni, main duduk mengadu cerita ni. Cerita pasal apa dia jadi macam ni. Dia nak main habaq kat kita pasal apa dia jadi macam ni. Dia kata, Ustaz, dia kata tak boleh nak start cerita dia tu. Royak dah. Saya kecil-kecil, mata saya tengok daripada kecil ni, bapa balik botol, mak ni terketak-ketak, pergi ambil air buh dalam gelas semua, pak minum, anak-anak semua dia panggil masuk dalam bilik, tutup pintu, pasal tak lagi dia nanti berdengung tak lagi, siapa ada di luar dikena habis semua. Anak-anak semua masuk bilik, tutup, dia nak minum, mabuk. Bila mabuk dia start, dia ambil telefon, nombor siapa naik, nanya apa tu. Dia mabuk, tengoklah. Dapat nombor siapa, dapat dia maki. Bila dia maki, kawan dia call tu naik angin, marah dia balik. Bila kawan tu marah, dia lagi naik angin. Bini dia jadi mangsa. Balon bini, bam, anak duduk dalam bilik tu, pakat tu pegang aku, takut buka pintu sikit, tengok mak tu kena balon. Dia main cerita, saya membesar, inilah yang saya nampak depan mata saya. Dia kata, semayang tak pernah apa, tak pernah apa, semua tak tahu agama, tak tahu apa. Lain matlamat dia apa? Matlamat dia nak jadi gangster je. Kerana bagi dia dunia gangster ni, itulah dunia yang hebat. Dia bercampur apa semua ni, tattoo badan apa semua penuh, nak jadi gangster. Sampai bila? Satu hari Allah ada kesian dekat dia. Allah petik masuk sikit tempiah hidayah mai kat hati dia. Tempiah ya. Dia kena sikit tu dia dah mula satu macam. Pasal apa? Pasal manusia ni fitrah dia. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap manusia yang beranak mai ni dia ada fitrah dia. Fitrah dia nak benda baik. Bila kena tempiah itu,
Dia mula nak agama. Duk curi dengar agama tanu sikit. Orang bagi keset pasang atas kereta. Sambil duk buat kerja nak pergi tarik kereta yang orang tak bayar bank ni apa semua ni. Depa ni sambil duk naik kereta tu duk dengar. Dia main satu macam. Tuan-tuan, Allah nak bagi dia berubah. Main jumpa. Buka kancing baju, tunjuk tu dia tattoo atas dada penuh. Tahu pun tengok Allah nak buat macam ni. Dia kata ni, kalau saya nak bertaubat, kalau saya nak start daripada awal, dia kata bolehkah keadaan saya macam ni? Tunjuk tattoo di badan. Bolehkah ni keadaan saya macam ni? Kita kata apa? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Ni habis macam mana ni, saya dah tanya 2-3 mereka kata ni, kalau mandi wajib pun tak sah ni pasal tattoo apa semua. Allah Tuhan Maha Pengampun. Allah Tuhan Maha Penyayang. Hang buat tak mana hang boleh buat, bertaubat minta ampun pada Allah. Allah buka pintu taubat. Teriak daripada satu gangster tu pergi pukul orang, dia boleh teriak tuan-tuan. Pasal apa? Hati dah kena ramai dengan petunjuk Allah. Teriak. Hilang dah malu. Dulu dia boleh teriak lah orang macam ni. Orang duk teriak dengan dia banyak. Hidayah Allah mai tuan-tuan, dia teriak tuan-tuan. Dia teriak. Ni dia dengar kata dia ni yang berdanuk dosa macam ni. Allah boleh lagi terima dia teriak. Jadi kami duduk sembang atas kereta, kami duduk main masjid, duduk sembang pasal sahabat kita Amy Search ni. Amy Search. Tuan-tuan, Allah bagi kat dia hidayah. Menikah yang last kali, menikah bini tak ada tutup aurat, tak ada apa, dia boleh terus bini dia pakai tudung tutup aurat topat. Bila dia dah buat perubahan macam tu, tuan-tuan jangan buka dah cerita lama dah. Jangan buka dah. Itu dia dengan Allah tu. Kalau dia minta ampun, dia bertaubat, dia menangis apa, Allah terima. Itu hak Allah. Kita tak ada hak untuk nak pergi masuk campur, kata jangan. Bila pertama kali orang approach dia, ajak pergi umrah, yang dia takut ni apa dia? Dia takut ni pasal dia rasa diri dia tu siapa? Macam mana dia nak pergi ni, umrah ni, pergi Mekah, pergi Madinah ni. Tapi pihak yang approach dia ni kata tak apa. Dia pergi tuan-tuan, dia cerita apa? Dia kata dia sampai di Madinah, nak duk atok langkah nak pergi makam Nabi tu teriak. Bukan dia kenal Nabi sampai macam-macam mana sangat pun, tapi dia mai tu Allah bagi kat dia. Menangis ni. Daripada Madinah mai Mekah, di Mekah ni duk daripada hotel duk jalan turun ke Masjidil Haram nak pergi perform umrah yang pertama tu, nak turun pergi nak tawaf. Nampak dia kata dinding Kaabah tu apa? Gementak, gemuruh. Sampai depan nampak Kaabah sebiji duduk depan dia tu, dia kata menangis dia ni. Siapa boleh halang Allah nak bagi hidayah dekat siapa-siapa? Ni baru ni apa, keluar dalam TV dia cerita, dia kata masa dia dah pergi umrah, dia kata dia saja ambil satu trip naik Hira, naik nak pergi tengok gua Hira. Dia kata masa duduk langkah naik tu, dia kata dia dengar lagu, dia duduk menyanyi, dia kata. Adalah satu lagu apa pun tak tahu lah. Dia menyanyi lagu tu bertahun lah, tak ada apa-apa. Tapi hari tu dia kata masa duduk naik bukit tu nak pergi tengok gua Hira ni, tempat Nabi Uzlah ni, tempat Nabi terima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Dia kata masa duduk naik tu, dia dengar lagu hak dia duduk menyanyi ni. Rupanya lagu hak dia menyanyi berapa tahun dah ni, rupanya lagu tu dia kata boleh relate dengan kebesaran Allah. Dia kata dia dengar lagu tu boleh relate dia dengan Allah. Dia rasa lagi menangis tuan-tuan. Tuan tengok Allah ni, dia ada 1000 cara, 1001 cara untuk nak bagi hidayah ke orang ni. 1001 cara. Itu sebab kita disuruh memperbanyakkan doa kepada orang yang bermasalah, bukan memperbanyakkan maki dia. Disuruh kita memperbanyakkan doa. Kita maki dia bukan ada faedah apa. Kita doakan kebaikan untuk dia, itu faedah. Pasal apa? Kalau dia dapat hidayah, berapa ramai orang dapat faedah daripada hidayah yang dia dapat. Itu yang doa lepas apa nama ni, dalam khutbah yang kedua jemaah tu, doa kepada pemimpin, Allahumma ja'al wilayatana
fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Tu doa kepada pemimpin. Ya Allah, jadikanlah wali-wali pemerintah negeri kami ini fi man khafaka wattaqaka, daripada kalangan orang-orang yang takut kepada engkau dan bertakwa kepada engkau. Minta ya Allah, siapa duduk bangku tu, minta Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk dekat mereka. Kalau Allah ubah dia, Allahu akbar. Satu pemimpin berubah, berapa banyak di bawah ni nak berubah. Ingat cerita yang Nabi SAW dikunjungi oleh satu ketua kaum yang belum Islam mai jumpa Nabi. Lepas tu sekali dengan dia cerita, ya Rasulullah, kaum saya ni semua miskin-miskin, susah melarat. Nabi terus bawa dia pergi dekat satu lembah antara dua bukit, ada kambing penuh di lembah tu. Nabi kata, semua ni bawa balik kepada kaum kau. Dia ketua kaum, lari balik dia dekat kaum dia beritahu apa? Dia kata, Islamlah hampa semua, kerana aku tidak pernah jumpa satu orang yang tidak takut jadi miskin. Ni Nabi Muhammad ni, dia kata satu orang manusia yang aku tak pernah jumpa seumur-umur hidup aku, satu orang manusia yang kalau dia memberi, dia tak takut jadi miskin. Dia masuk Islam, dia beriman, seluruh kaum dia masuk Islam dan beriman. Tu impact apabila pemimpin dapat hidayah Allah. So, kalau pemimpin tak betul, kritik kita kritik. Doa pun kena jalan juga. Minta, ya Allah, jadikanlah pemimpin ni fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Jadikanlah mereka ni takut kepada engkau, bertakwa kepada engkau, wahai Tuhan sekalian alam. Kalaulah doa ni semua orang pun Allah beraklah hati, mau kepada petunjuk Allah, mau pada Islam. Allahu akbar tuan-tuan. Ini cerita dia. Nah, mudah-mudahanlah Allah tolong kita. Ikhlas kita tu yang penting. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Jemaah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.